Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam korang tengok dalam tajuk, untuk video kali ni saya nak tunjuk tutorial cara pemasangan, cara convert ni lah, cara convert disk belakang untuk LC 4 speed. Okey, cara macam mana nak kata? Okey, untuk LC V1, untuk model V1, saya suggest korang beli yang model macam ni, yang model cutting 125Z. Lepas tu kalau korang pakai LC4S yang V2 dan ke atas, yang sampai V6 yang baru ni, better korang pakai yang model cutting LC5 speed punya. Sebab yang tu lagi mudah lah, sebab dia punya arm lain. Kalau yang model 125Z punya ni, nak pasang ke LCV1 dia PMP je lah, dia senang, tak perlu lay apa-apa. Alright, jadi sekarang ni motor saya ni dah siap pasang. Lagi satu sorry nak bagi tahu, video ni lambat keluar sebab hari tu ada dah record tapi tak sempat record habis. Lepas tu keesokannya tu pula banjir. Kawasan rumah saya ni banjir. Jadi saya tangguh dululah video. Jadi sekarang ni dah okey lah, dah start panas balik. Banjir semua dah surut. Jadi saya ada masa lah untuk buat. Kalau ikutkan motor saya ni dah siap. Jadi tapi saya akan buka balik. Saya nak tunjuk ke korang cara-cara convert disk lah untuk LC4S. Alright. Okey, untuk cara saya ni, saya akan buka exhaust. Exhaust ni saya bukan cabut. Footrest tu akan cabut. Footrest belakang pun akan cabut. Sebenarnya ada juga part-part yang tak perlu dicabut. Tapi untuk korang senang nampak apa benda yang saya nak buat, jadi saya akan buka lah untuk korang senang faham. Alright, stay tune. Okey, baik, sekarang saya dah cabut semua. Dah cabut exhaust, cabut footrest, depan belakang. Dan inilah jadi dia. Okey, sekarang untuk step pertama, saya akan cabut dulu. Kalau yang pakai brake drum asal tu kan, dia ada satu pemegang belakang ni. Tu yang pemegang hard brake, belakang sini. Yang tu korang cabut dulu, ada skru korang cabut. Lepas tu yang ni saya ikat getah. Lepas tu korang carilah getah ke seletik ke tebal-tebal sikit sini. Sebab apa? Sebab sini risaukan bila korang masuk rim baru, takut dia tercalar. Ini saya dah taruh getah ni, tak silap saya ambil daripada getah bateri air yang model C70 tak silap. Ada satu getah dia tu. Tak pun korang carilah getah mana-mana pun. Bagi elak ni je, bagi elak dia terkena bibir-bibir rim ni, takut tercalar time masuk rim baru. Okey, setting tu. Lepas tu apa yang saya buat, saya cabut pedal brake yang lama ni. Okey, saya cabut pedal brake yang lama ni. Senang je. Dekat bawah ni dia ada satu pin. Baik, ni pin. Kalau kau boleh nampak dekat sini, sini ada pin. Mungkin kamera saya kabur, tak apalah. Kau tengok kat motor korang, sini ada pin dia dengan wasir. Kau buka, tarik pakai sekadar layar macam tajam. Lengkupkan dia jadi lurus, betulkan dia jadi lurus, lepas tu tarik dia keluar. Wasir ni bawa keluar. Lepas tu yang ni spring dia ni, spring lampu brake ni, korang bawa keluar je daripada dia punya lubang. Lepas tu tarik je keluar, tarik sekali dengan dia punya ni, push rod dia ni. Kira macam dia asal duduk dalam ni, macam tu. Korang tarik je keluar. Lepas tu settle. Yang ni taruh tepi. Alright, lepas tu sebelum kita masuk, lepas dah siap cabut pedal brake tu, kita kena cabut spring asal dia. Ni spring asal dia, kita kena cabut. Lepas tu beza dia yang asal dengan yang baru ni, yang ni lebih panjang. Dia punya straight belah sini dia lebih panjang, jadi dia tak kesangkut lah bila korang masuk pedal brake yang baru ni. Bila korang tak guna ni, bila korang bawa turun motor, dia punya kawasan ni tak sangkut dengan benda ni. Betul, kalau ni pendek kan, kita ikat, nanti bila kita buka dia akan sangkut. Jadi untuk elak sangkut, dia ada bagi sekali dah dengan spring ni. Okey, untuk spring ni pula, kedudukan dia memang wajib macam ni. Tak boleh lain-lain lah. Kedudukan dia memang wajib macam ni. Macam ni. Kalau yang asal tak silap saya, dia macam ni kot. Tak silap saya lah. Pastikan kedudukan dia memang macam ni. Yang cangkuk dia ni
duduk ke sebelah kiri. Yang bawah ni di ke sebelah kanan. Dia memang masuk memang macam ni lah. Sebelum masuk pedal baru ni, kita kena masukkan yang ni. Nampak? Dia akan duduk ke sebelah dalam. Okey. Dia akan duduk belakang pedal brake. Ni pedal brake. Besi pedal brake. Dia punya spring ni duduk kat belakang pedal brake. Okey. Seterusnya, baru kita masukkan, dah siap masukkan spring ni. Spring ni memang susah gila nak pasang. Lama lah, kira macam banyak proses ni. Bagi saya yang paling susah masukkan spring ni, sebab saya buat kerja seorang, jadi memang susah. Okey, lepas dah siap masuk spring ni, kita masuk pedal brake. Pedal brake baru ni, kau jangan lupa pula dia ada spring kat belakang tu. Kat belakang tu dia ada satu spring. Kau masukkan, nampak di sini ada lock. Kau masukkan biar betul-betul. Lepas tu dia ada lubang di dalam ni. Sekejap saya terangkan. Okey, nampak spring ni hujung dia masuk lubang. Satu lagi duduk belah bawah pedal brake ni. Fungsi benda ni untuk bagi pedal brake ni bila kita tekan, dia akan naik balik. Dia akan tolak naik balik. Jadi tak adalah bila kita, kalau kita terlupa pasang ni, nanti dia tak akan naik lah. Bila kita tekan tu, dia akan duduk bawah tu je. Okey, lepas settle masuk. Okey, lagi satu tips. Bila korang masukkan ni, masukkan pedal brake baru ni, better korang taruh grease banyak sikit. Sebab dia benda baru. Benda baru ni tak pernah masuk lagi dekat dia punya ni. Jadi dia jadi fit tau. Dia jadi ketat. Jadi better korang masukkan grease. Taruh lebih sikit pun tak apa. Grease tu korang taruh dalam ni. Lepas tu goyang-goyangkan lah. Jadi dia lancar sikit. Okay, lepas tu korang kena masukkan balik wasir dengan pin ni lah. Kalau nak masukkan masa first try saya dulu buat, wasir ni tak boleh masuk. Dia kira ketat sangat. Tapi bila lama-lama ni saya dah ketuk-ketuk sikit, memang betul-betul rapat. Kira macam wasir dengan pin dia ni betul-betul rapat. Kira macam betul-betul ngam-ngam je lah. Jadi kalau korang tak boleh nak apa, nak masukkan wasir ni, terpulang lah korang nak lay sikit ke macam mana ke. Tapi yang penting wasir ni memang kena ada. Kalau tak ada tu memang risiko lah. Sebab pin ni tak adalah kuat mana. Kalau korang tengah-tengah bawa ke tengah pakai benda ni, dia vibrate kuat, takut nanti dia punya pin ni boleh patah. Jadi nanti tak pasal-pasal kau punya pedal brake ni boleh tercabut tengah bawa motor. Okey, tu cukup untuk bahagian bawah ni. Jangan lupa Swiss brake ni. Ni Swiss brake ni. Dia punya batang dia ni, kau masuk balik. Dia ada lubang. Ada lubang ni. Masukkan balik je. Okey. Nampak kot? Sekejap. Okey, ni dah masukkan. Okey, jadi part pedal brake, lampu brake dengan spring settle. Sekarang kita cerita part master pump nak. Okey, jap saya try buka dulu. Okey, untuk master pump ni saya nak cerita sikit. Master pump asal yang datang dengan set YTEC ni sebenarnya dah okey, elok je, cengkam. Tapi sebab masa saya beli tu, sebelum saya beli set YTEC ni, saya adalah survey dalam FB ke apa kan. Orang kata dia punya master pump tak berapa elok, better pakai RCB. Jadi time saya beli ni, saya beli set YTEC, saya pun beli sekali dengan apa, beli sekali dengan ni lah, dengan master pump Racing Boy. Ni master pump Racing Boy. Jadi bila barang tu dah sampai, semua dah sampai, saya pergi pasang. Memang betul, mula-mula pakai tu bleeding banyak kali lah. Saya hari tu first time bleeding lebih kurang 4 hari bleeding saja. Bleeding tak ada buih. Tak ada buih keluar, still tak cengkam. Dia pun pelik lah kan. Dah 4 hari buat tak jadi-jadi. Jadi try pula. Try pakai yang Racing Boy ni. Bila pakai yang Racing Boy ni, dia punya apa, memang sama tak. Saya pelik tak bila saya tukar kepada yang Racing Boy ni. Saya bleeding, memang sini tak keluar buih, tapi still tak cengkam. Lepas tu check lah, search dalam YouTube dengan FB juga. Rupanya yang sebab tak cengkam tu sebab setting silap. Sini bahagian bawah ni lah yang penting sekali. Kiranya bahagian bawah ni yang kita kena adjust. Macam mana nak kata, kira macam cengkam tak cengkam tu dekat bahagian bawah ni. Sini dia ada skru ni, korang pulas. Ni boleh pulas ikut kesesuaian lah. Ada yang pendek, ada yang panjang.
Jadi korang kena adjust benda ni untuk bagi dia cengkam ataupun tak. Jadi nanti last sekarang saya akan tunjuk lah macam mana nak bagi cengkam tu. Jadi sebab saya dah beli, dah pakai racing boy ni, saya tak pakai lah yang localnya tu, yang asal Witec tu. Better pakai yang ada brand sikit lah. Ok, lagi satu nak cerita tentang kekurangan set Witec ni. Saya rasa yang set Inkai pun sama lah kot. Skru untuk master pump dia tak bagi. 1, 2 ni tak bagi. Skru dekat caliper ni 1, 2 tak bagi. 4 dah skru tak ada. Lagi skru kat botol ni pun tak ada. 5 skru dah tak ada. Bracket ni pun tak ada. Bracket ni saya custom sendiri, DIY ya. Beli besi mana-mana tu, lepas tu kita tebuk lubang. Yang ni pun tak bagi. Lagi satu apa? Lagi satu skru yang dekat sini. Skru yang dekat sini kalau ikutkan boleh je pakai yang asal. Yang asal dia kalau ikutkan lah. Ni dia. Skru yang ikat dekat exhaust tu. Skru exhaust diikat kat sini kan. Patutnya dimasuk kat sini, lubang ni. Dimasuk sini. Lepas tu ikat masuk lubang ni. Tapi masalah dia, bila korang pakai exhaust standard, dia ada bracket kan. Ya, saya tunjuk. Ni exhaust standard. Ni exhaust cutting standard. Exhaust standard ni. Sekejap. Ni bracket. Okay, bracket dekat sini. Ni lah. Ni. Ni bracket dia. Contoh bila kau masuk skru kat sini, kau masuk skru, nampak skru dia yang sini ikat dia sikit je, luar dia sikit je. Patutnya untuk yang bracket standard ni, ngam-ngam untuk exhaust ni ikat dekat body je. Kalau kita masuk bracket master pump tu dekat sini, bila dia masuk kat body tu terlampau sikit. Sebab tu dia jadi ni. Sebab saya dah kena kat saya. Bila saya ikat tu, dia masuk sikit je dekat body, hujung dia jadi loose. Sekejap. Nampak? Thread dia tu hilang, dah jadi loose. Sebab skru ni terlampau pendek. Jadi untuk korang yang pakai exhaust standard, saya suggest lah kat korang kan, siapa yang pakai exhaust standard yang ada bracket kat sini, yang ada bracket skru exhaust ni, korang try cari skru yang panjang sedikit. Ni yang standard. Yep. Ni yang standard. Ni yang dekat hardware lah. Korang cari yang panjang sikit. Yang lebih kurang macam skru ni. Kalau panjang sikit lagi pun lagi okey. Jadi dia punya ni, thread ni boleh masuk lebih lagi kat dalam. Jadi diikat kat body tu lebih kuat lah. Alright. Tu satu kalau korang pakai exhaust standard ataupun exhaust cutting standard yang ada bracket dekat sini. Kalau korang pakai exhaust cutting standard macam saya punya ni, dia tak ada lubang pegang exhaust dekat sini. Korang kena beli skru yang pendek pula. Korang kena beli skru yang pendek macam ni. Dia. Lepas tu, bang, kenapa tak dipakai skru yang asal ni kan? Kenapa tak nak pakai yang ni? Masalah dia pula, bila korang pakai skru asal motor, bila korang ikat master pump ni, dalam ni, bawah ni, nampak dia punya thread tu, kedalaman dia panjang ni je. Panjang ni je. Tapi skru ni ada lebih lagi. Contoh panjang ni je yang nak masuk. Tapi sini ada lebih gap. Dia punya ketebalan bracket ni sikit je. Jadi bila korang skru sampai habis, sini dia akan ada gap lagi. Dia akan jadi free play lah sini. Sepatutnya master pump ni dia tak boleh ada free play. Dia kena duduk kena rigid lah. Kena duduk keras. Jadi untuk elakkan dia jadi ada free play, korang cari skru yang lebih pendek. Jadi bila skru ni pendek, korang boleh masuk habis. Bila masuk habis tu korang boleh bagi ketat lah. Bila dah ketat, jadi master pump ni kita tak akan bergoyang-goyang lah. Bila kita tekan brake, dia akan rigid. Dia akan duduk diam je. Kalau kita pakai yang standard punya ni, bila kita tekan brake ataupun tak tekan brake, bila kita bawa motor dia akan bergerak. Dia akan vibrate. Jadi untuk elakkan vibrate tu, kita beli skru yang pendek macam ni. Alright. Jadi tu je kot. Sekarang ni saya nak pasang balik. Kita cerita pula pasal yang belakang ni, kaliper ni pula. Okay, jom. Ok, baik. Sekarang saya dah siap dah pasang balik. Nampak ni pakai skru yang tadi. Kita ikat dia kuat biar dia rigid.
biar dia tak goyang. Lepas tu atas ni buat bracket ni. Ni bracket custom saya buat. Lepas tu ikat je dekat sini, satu hujung ikat dekat sebelah atas ni, satu lagi ikat belah ni. Jadi saya macam tu ya, mudah. Lagi satu lupa nak beritahu. Ini hose brake ni, hose brake Rapido. Saya dah tukar daripada hose standard dia. Hose asal dia bagi hose ni, hose getah biasa. Sebab apa saya tukar? Sebab hose Rapido ni lagi pendek . Kalau hose yang dibagi tu panjang sangat. Jadi tak tahu mana lagi nak menyelip dia punya wayar tu. Jadi untuk mudahkan kerja, jadi untuk nampak kemas juga, saya beli yang Rapido je, pendek. Rasa ni 470mm. Jadi dia lebih pendek lah dan lebih kemas. Alright. Okay, sekarang kita cerita bab ni pula, bab caliper. Macam yang cakap tadi, macam yang saya cakap tadi, dia tak ada datang dengan dua speaker ni. Okey, tu bunyi bukan azan yang tu bunyi orang tengah mengaji. Sikit lagi nak masuk asar. Okey, jadi saya teruskan sikit lagi. Jadi dua skru ni kita kena beli, kita pasang. Okey, masalahnya dekat sini dia punya bracket caliper ni. Bracket sini jap. Mana ni bracket? Okey. Dia akan bagi sekali dengan bracket ni. Masalah dia dekat bracket ni, dia tak center tau. Kalau datang daripada kotak ni, yang part jap nampak. Okey. Yang part sebelah sini, yang dinding belah sini, asal dia tebal tau. Tebal macam yang atas ni. Yang ni saya dah lay, bagi nipis, pakai grinder je. Tapi memang banyak kerja lah nak lay biar dia rata. Nak bagi ni, bila korang masuk, betul-betul dia punya lubang skru ni. Nak bagi dia punya, jap. Okey, nak bagi betul-betul dia punya lubang skru ni, betul-betul ngam-ngam tengah dekat sini. Betul-betul kat tengah lah. Contoh, bila korang pakai PMP je, dia punya dinding tepi ni, yang tepi ni, dia tebal. Contoh saya taruh sini kan. Kalau dia tebal macam ni, dia punya lubang ni tak center, dia tak duduk kat tengah. Dia akan lebih ke sebelah kanan. Dia akan lebih ke sebelah kanan. Sepatutnya lubang caliper ni betul-betul kat tengah. Okey, jadi sebab tu saya lay tepi ni. Bila saya lay biar rapat, tapi tak rata lagi saya buat ni, dia tak betul-betul tengah. Walaupun dah tinggal betul-betul nipis dah ni. Ni dah macam nipis dah lah. Bila dah lay nipis, dia still tak betul-betul tengah. Jadi risiko dia kat sini, bila korang pakai bracket ni sengit. Lepas tu korang ikat dekat dia punya ni, bracket caliper ni. Bila korang ikat, dia akan tertarik belah sini. Okay, masalah dia, bila korang ikat ni, dia akan ke kanan lebih. Caliper ni dia akan jadi sengit. Jadi risaunya kat sini, satu, tayar ni dia tak akan semua. Dia akan pusing, dia akan lekat-lekat lah. Pusing pakai tangan, dia akan jadi lekat. Lepas tu dia makan sengit. Jadi nanti bunga dia, dia punya brake pad tu pun makan sengit. Jadi tak rata lah. Jadi masalah dia dekat situ lah. Nak tahu macam mana dia lurus ataupun tak lurus, senang je. Contoh bila korang dah siap pasang semua bracket ni kan, bila korang dah siap pasang semua, kena try error juga nak bagi dia betul-betul straight. Bila korang dah siap pasang, korang try pusing tayar. Kalau tayar korang ni senang berpusing, contoh pusing banyak kali, dia senang je berpusing, maksudnya okey lah, dia punya tu straight. Kalau jenis bila korang pulas sikit tu, dia sangkut, tu salah satu sebab dia masalah ni lah. Dia sengit. Dia sepatutnya dia straight tau. Dia makan straight macam ni. Tapi sebabkan bracket yang ni, dia terkeluar, jadi dia akan sengit. Jadi disc ni pun risau dia akan jadi sengit juga lah. Jadi bengkok. Jadi tu je lah masalah dia. Sepatutnya jadi macam ni lah. Sekarang ni saya tak pakai bracket ni, sementara waktu je. Tapi better pakai lah. Kena adjust 2-3 kali juga untuk jadi. Sepatutnya tayar ni dia akan free, dia akan bergerak macam tu lah. Bukan macam bila kita tarik sikit, dia berhenti situ. Tarik sikit, dia berhenti situ. Kalau dia main tarik berhenti, maksudnya tu tak ngam lah. Maksudnya ada something wrong lah. Benda ni sengit ke, tu lah. Ataupun disc bengkok ke. Jadi jalan penyelesaian yang paling mudah, kalau bagi saya lah,
Kalau setting banyak kali pun ni tak jadi. Dah leh habis nipis pun dia still duduk sengit, tak tengah, tak center. Korang potong benda ni, korang pergi welding je. Korang taruh sini mana-mana rasa tengah tu, hantar welding. Lepas tu okey lah, settle lah masalah yang dekat sini. Masalah dia tu je, masalah dia tak center. Dia punya bracket ni tak betul-betul center. Lagi satu pun bila korang ikat ketat, kadang tu dia akan jadi sengit, makin sengit. Jadi itulah kita kena try and error juga pakai benda lah ni. Jadi tu je lah. Biasa benda-benda yang kita nak convert apa ni, biasalah kena modi, bukan PMP. Kalau PMP tu mungkin 1 dalam 1000 je lah kot. Kita nak bagi perfect ke macam bukan nak cincai je, sebab benda brake ni benda safety kan. Jadi kita kena buat betul-betul lah. Kalau kita main cincai-cincai je, jam lah. Alright. Lagi apa benda lagi lah nak cerita pasal clipper. Lagi satu yang lain semua PMP je. Disc ni dia bagi lagi disc, apa yang dia tak bagi untuk set wide tag ni, dia tak bagi. Dia akan bagi disc brake dia bagi, bush dalam ni dia bagi, nampak bush yang kilat ni dia bagi. Skru tak bagi, skru disc belakang 4 biji tak bagi. Jadi apa yang dia tak bagi tadi kita kira balik lah. Skru ni 4, skru disc, skru kaliper ni 2 kiri kanan, bracket dengan skru ni dia tak bagi, skru ikat master pump 2 dia tak bagi. Dengan tu je lah kot. Lepas tu yang ni terpulang lah. Kalau korang pakai yang exhaust cutting standard macam saya, kena cari skru lain. Kalau korang pakai exhaust standard pun kena cari skru lain yang lebih panjang. Lepas tu yang bawah ni saya pakai skru, dia ikut lah. Kalau yang beli yang Racing Boy, dia akan bagi sekali. Macam tu lah. Jadi rasanya tu je kot. Last bila dah siap pasang semua, kita try bleeding. Nanti saya try bleeding balik. Lepas tu kita tengok macam mana hasil dia. Kalau jenis lekat-lekat tu maksudnya kita kena adjust lagi lah. Okay, lagi satu bila pasang ni ada modify apa pula? Tak ada. Jadi macam masuk semua ni, sebelah kanan semua asal, bush asal, dalam ni pun bush asal. Ni LC4S punya yang asal lah. Semua yang asal sebelah sini semua asal. Sebelah kiri semua asal. Yang sebelah kanan ni kita masuk bush yang dia bagi sekali lah, dengan bracket caliper ni je. Bracket caliper ni dah berfungsi macam bush lah. Memang ngam-ngam. Jadi untuk bush semua PMP. Cumanya yang ni je lah kita kena adjust sikit, nak bagi dia punya caliper ni straight. Kalau saya ingat tu yang masalah. Alright, rasa tu je kot. Jadi saya akan sambung bila saya dah siap sini. Alright. Okay, sekarang masuk part bleeding. Sekarang nampak bleeding pun dia still bergerak, still jalan. Jadi cara dia adalah, first, okay, untuk bahagian bawah ni aku buka dia dulu. Bahagian bawah ni aku buka dulu biar dia keluar. Lepas tu yang ni kan, ni korang pusing lawan arah jam dulu. Korang pusing lawan arah jam ke sebelah kiri. Pusing ke sebelah kiri agak-agak lah. Lepas tu dah settle, korang masuk balik dekat dia punya celah tu. Okay, jangan ikat lagi, biar je. Lepas tu korang bleeding. Korang bleeding macam biasa. Okay, bleeding lagi. Yang ni kena hati-hati tau, jangan kuat-kuat sangat, takut dia loose. Sebab sebelum ni dah loose. Yang asal dia punya ni, yang white tag punya ni, dia punya apa, tempat bleeding dia ni dah loose. Jadi saya tukar yang lain, yang baru. Agak okey lah. Okay, lagi bleeding. Buka. Alright. Bleeding lagi, pump lagi. Okay, by the way, minyak yang saya pakai ni dia recommend adalah .3 dengan .4. Tapi saya pergi kat kedai motor, saya pergi nak minta .4 lah. Dia orang kata dah habis, tinggal 5.1 yang 5.1. Yang 5.1 tu boleh pakai.
Beza dia dot 3, dot 4, dot 5.1 ni, beza dia apa? Takat didih dia. Kalau dot 3 takat didih dia rendah. Dot 4 dia lagi takat didih dia lagi tinggi daripada dot 3. Dot 5.1 takat didih dia paling tinggi lah. Kiranya yang high performance lah, tak ada beza pun. Lagi satu, dot 3 lebih lebih menghakis lah daripada macam dot 3 tu paling menghakis. Dot 5.1 ni tak menghakis sangat. Tapi kalau dia tak menghakis sangat pun, korang jangan lupa pula lepas habis bleeding ni, korang siramlah balik dengan air. Kan korang biarkan habis sekejap bang. Okay, apa kelebihan pakai yang 5.1 ni? Kalau ikut logiknya, dia orang buat ni biasanya untuk high performance lah, untuk garis je sebenarnya. Kalau nak bagi, dia overheat. Tapi kalau kita bawa pakai dalam bandar je, main datang je, memang tak overheat lah. Dot 3 tu pun dah kira dah cukup lah. Yang tu pun saya pun tak pakai mana brake belakang, pakai biasa-biasa je. Jadi tu kira macam pilihan masing-masing lah. Kalau bajet rendah boleh pakai dot 3. Kalau ada bajet lebih pakai dot lagi tinggi lah. Dot 5.1 ni boleh tahan juga harga dia. Satu botol kecil tu, bukan besar ni, saya beli tak silap brand Liku Molly lebih kurang 40 lebih lah, ke RM50. Macam tu lah. Jadi korang, tapi boleh pakai mana-mana pun. Alright. Okay, sekarang kita dah bleeding. Okay, kita rasa dia, sebab dia ada nampak, kita rasa dia macam ada cengkam sikit. Kita bleeding lagi. Buka. Oh, ada lagi buih. Kita buat sampai buih dia tak ada. Pump lagi sampai kita tengok tak ada buih, memang tak ada buih. Okey, baik. Sekarang kalau korang boleh tengok, ni berpusing, kita tekan dia berhenti. Lepas tu kita pulas kat tangan, dia tak bergerak. Dia macam tak bergerak. Tapi bila korang bawa motor, bila korang nak test betul-betul brake ni, korang jangan pakai tangan. Tapi bila buat macam ni, bleeding, tekan brake, dia lekat. Lepas tu korang tarik, dia still lekat ni. Tak semestinya bila korang bawa tu, dia akan berhenti, dia akan jadi slow je. Jadi, kalau korang test, contoh korang dah bleeding, dah tune semua, tapi still bila korang tekan tengah bawa lah ni, tengah bawa motor, bila korang tekan brake, dia tak nak berhenti. Cara setting dia tu adalah dekat bawah ni balik. Okey. Cara dia dekat bawah ni. Bleeding semua atas dah tune. Okey, sekarang kita kena adjust yang dekat bawah ni pula. Okey, nak adjust macam mana? Tadi kan ingat, masa kita bleeding tadi, kita pusing ke sebelah kiri, lawan arah jam. Lawan arah jam Sekarang ni kita nak bagi dia betul-betul lekat, betul-betul dia break time kita bawa motor. Sama kita keluarkan balik. Kita pusing ke sebelah kanan, maksudnya arah jam pula. Kita try sikit-sikit. Kita try pula satu. Lepas tu kita pasang. Okey, nampak? Satu kita pasang, kita pula satu, kita pasang. Lepas tu kita try bawa motor kita. Lepas tu try tak? Kita tekan brake. Tengok tayar belakang tu berhenti tak? Kita try brake emergency, kita tekan kuat-kuat, tengok tayar belakang berhenti tak? Selagi dia tak berhenti, selagi tu kita kena try. Kita buka balik. Pusing lagi satu arah jam. Pusing arah jam. Kita try lagi. Okey, macam tu, macam ni. Lepas tu kita try, kita bawa motor, lepas tu kita tekan brake mengejut. Tengok tayar belakang ni dia lock tak? Kalau dia lock, tayar brake emergency betul-betul dia lock. Okey, ngam. Kiranya macam tu lah. Selagi kita tak dapat tayar belakang ni, time kita brake emergency tu, kita still tak dapat brake. Kenapa tayar belakang kita ni lock? Selagi tu kita pulas dia punya ni, dia punya kaki ni arah jam. Macam tu lah cara setting dia. Kebanyakannya orang tak tahu benda ni lah. Okey, sebab tu dia ada benda lah ni. Dia untuk adjust cengkam dengan tak cengkam. Dekat sini je lah. Okey. Dekat sini okey tak? Okey, sekarang dah. Okey, rasanya tu kot. Jadi sekarang kita ikat balik. Ada skru dia. Okay, baik. Sekarang kita ikat balik skru, masuk kat lubang ni. Kalau boleh jangan ikat ketat sangat, sedang-sedang je.
biar dia macam ada free play sikit. Okey, baik. Alright, sekarang saya nak ulang balik. Okey. First, macam saya kata tadi, kita kena cabut yang pemegang ni, pemegang hub brake drum belakang yang lama tu. Ada batang panjang, ada satu batang tu lah. Pemegang hub belakang tu korang cabut. Lepas tu dia punya thread screw ni, better korang balut pakailah getah ke seletik tebal sikit bagi elak kena calar kat rim. Saya cakap tu sebab sebelum ni saya ada rim lain, saya dah try pakai, dah pasang, dan dia ada calar sikit bahagian ni. Sebab time nak pasang tu saya tak perasan dia tergesek kat sini. Jadi better korang ikat getah. Okay, tu nombor 1. Nombor 2, macam saya cakap tadi, pedal brake kita buka semua. Lepas tu, lepas pedal brake kita buka, kita cabut spring ni. Dah cabut spring asal. Kita cabut spring asal ni, kita masukkan spring yang dibagi. Okey. Spring dibagi pula, ni penting. Dia kena kedudukan dia macam ni. Memang wajib kedudukan dia macam ni. Cangkuk belah atas dia menghadap ke kiri, cangkuk belah bawah dia menghadap belah kanan. Masukkan ni, tolak ke belakang. Okey, dah ngam dia masuk. Kita masukkan pedal. Masukkan pedal brake. Tips masuk pedal brake, kita taruh grease banyak sikit dekat dia punya batang ni, batang masuk ni. Taruh grease, kita goyang-goyang 2-3 banyak kali lah, biar sampai dia smooth. Lepas tu kita ikat. Alright, settle ikat ni. Kita pasang ni pula, bracket master pump. Sebelum kita masukkan bracket, sebelum kita ikat bracket master pump tu, kita kena ikat terus lah. Bracket master pump ni kena ikat dengan master pump daripada luar. Maksudnya sebelum korang masuk dalam ni, korang kena ikat siap-siap dekat luar ni. Korang ikat dengan 2 skru. Skru dia tak bagi, korang kena beli 2 skru. 1 skru atas, 1 skru untuk bawah. Ok, korang beli skru. Skru beli asing. Lepas tu settle pasang. Sini skru ni pula. Skru ni, kalau korang pakai exhaust stand yang ada pengikat dekat exhaust tu, ada bracket ikat exhaust tu, better korang cari skru yang panjang sedikit daripada skru standard. Ni skru standard. Bila kau nak masukkan bracket ni dia tebal. Jadi bagi mengelakkan dia jadi loose macam saya punya ni, dulu saya pakai exhaust standard, convert di belakang dia jadi loose. Part sini jadi loose, thread dia dah makan. Okey, jadi tips dia kena pakai skru yang panjang sikit daripada skru standard. Okey, itu untuk orang pakai exhaust standard yang ada bracket. Untuk orang yang pakai exhaust open ataupun exhaust cutting standard macam saya, exhaust cutting standard yang tak ada bracket exhaust tu, jangan pakai yang standard. Yang standard, skru standard ni yang pakai, buang. Cari skru yang lebih pendek. Lepas tu korang tengoklah washer ni. Nak bagi tak ada free play. Maksudnya master pump ni dia rigid, dia tak akan gerak-gerak. Kalau gerak pun mungkin sikit je. Biar dia rigid macam ni lah. Alright, settle dah bahagian bawah, kita naik bahagian atas pula. Alright, yang ni orang kena beli skru. Yang ni skru ni dah ada, memang skru ni kat inner bawah ni. Korang kena beli skru ni satu, skru tingkat botol dengan bracket ni. Bracket ni custom, korang carilah ensel kunci ke apa, korang ketuk dia jadi rata macam ni. Yang ni kau pandai-pandai buat lah, sebab dia tak bagi. Alright, settle bab ni. Allah. Part kaliper belakang pula. Ok, sebelum kaliper belakang, kita ambil rim. Rim ni kita pasangkan dengan disc yang dibagi. Tapi skru 4 batang, skru disc ni kita kena beli asing. Kena beli. Lepas tu nak pasang rim ni pula, straight je sebelah kanan, tak ada washer apa-apa, tak ada tambah apa-apa. Nak pakai yang asal. Yang sebelah kiri ni buang bush asal tu. Sebelum ni dia ada bush kan, sebelah ni ada hub, ada bush semua tu. Dan sebelah sini semua buang.
pakai yang dibagi. Ni bush dibagi warna kilat, yang kilat ni dibagi dengan pakai bracket caliper ni. Tu je. Lepas tu masuk macam masuk rim PMP. Ya, settle. Dah habis masuk rim, kita semasa caliper pula. Okey, kita masukkan caliper. 2 skru ni kita kena beli asing. Dia tak bagi, kita kena beli lain. 2 skru ni. Lepas tu pula bracket pengikat ni, bracket caliper ni, korang kena lay dia punya dinding ni. Kalau boleh senipis yang boleh, biar dia punya skru ni betul-betul center, betul-betul dekat tengah-tengah arm, biar betul-betul straight kat arm. Bagi elakkan caliper ni sengit. Bila sengit, tayar tu dia akan lekat-lekat lah. Okey, ni kalau cara yang terbaik adalah korang potong terus ni, korang susun mana yang betul-betul center, welding. Yang tu yang paling bagus lah. Baik, lagi tu je kot. Lagi satu, kalau korang nak barang ni elok sikit lah kan, tukar sikit lah barang-barang yang performance sikit, yang ada brand sikit, macam caliper racing, caliper lah, apa kita panggil, master pump ni. Master pump ni kita tukar yang ada brand sikit, macam Racing Boy ataupun master pump ori ke. Dengan brake hose ni, brake hose saya pakai brake hose steel braided. Okay, kenapa saya pakai steel braided? Sebab brake hose asal ni terlampau panjang. Okay, yang tu je lah kot. Ada apa-apa lagi nak tambah? Lagi satu, untuk lampu brake belakang. Ini korang masukkan balik dekat tempat dia, lubang dia. Ni masukkan balik. Lepas tu, yang ni korang kena adjust. Lampu belakang punya brake switch dia ni, korang kena adjust lah. Kena plus sampai ngam. Bila korang tekan brake, baru dia akan nyala. Kiranya ngam lah. Kalau korang biasa standard je, kadang tu bila korang tekan tu dia tak nyala. Alright, yang ni kena setting. Lagi apa lagi lagi satu, last kot, agak last lah, pedal dia ni. Yang ni kena upgrade sikit kot bagi saya lah. Sebab masalah pedal brake ni, dia terlampau tinggi. Contoh, bila saya pakai pedal kaki tu kan, footrest depan ni, contoh footrest tu dia duduk lebih rendah daripada pedal brake ni. Dia duduk lebih rendah. Contoh pedal kaki tu duduk sini, footrest duduk sini, pedal tu duduk atas. Jadi kaki kita kena menjungkit je ni. Jadi dia tak selesa lah, dan agak berbahaya lah untuk time emergency. Sebab biasa kaki kita kena, nak selesa kena flat kan. Ni dia jadi menjungkit, itu jadi bahaya lah. Biasanya bila kita bawa motornya, kaki kita mesti nak flat, ataupun mesti jari kita nak ke bawah macam ni kan. Jadi time emergency kita takkan sempat, mungkin kaki kita akan sangkut dekat dia punya ni. Jadi mungkin lepas ni saya akan try kot potong ni ke, lepas tu pendekkan biar dia duduk rendah, biar rendah sikit ataupun sama level dengan pedal footrest depan. Tu je lah. Jadi yang lain tak ada apa dah kot. Sekarang kita pasang balik semua. Okey geng, tadi saya dah test semua. Brake semua ngam, dah lekat. Ni contoh dia. Bila kaliper kita straight, ngam. Bila kita pulas ni biasa, dia akan ikut pulas sekali lah. Dia tak ada sangkut-sangkut. Kalau jenis kita pulas sikit, untuk kita pulas sikit, dia sangkut, tarik sikit, dia sangkut, maksudnya tu ada something wrong lah. Antara disk kita bengkok ataupun kita punya kaliper tu sengit. Okey, satu lagi nak tunjuk. Dekat pedal brake, kalau korang tengok, nampak tu, pedal brake yang dibagi tu lagi tinggi daripada footrest depan. Jadi kaki kita nanti dia akan jadi terjungkit. Jadi mungkin lepas ni saya akan try lah kot custom potong ni, kasi pendek biar dia flat lah. Sebab kalau macam ni bahaya, takut time emergency tak sempat nak
nak angkat kaki naik atas ni. Okey. Tu je kot untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.